Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tajuk mengenai 8 orang golongan asnaf yang layak menerima wang zakat. Okey, yang pertama ialah orang fakir. Okey, orang fakir ialah orang yang langsung tidak mempunyai pendapatan harian ataupun tidak mempunyai harta untuk memenuhi keperluan hariannya, sama ada dia tidak mempunyai keluarga ataupun orang lain untuk membantu dia memenuhi keperluan harian seperti tempat tinggal, makanan, minuman dan sebagainya. Okay, sebagai contoh orang fakir ni ialah dia memerlukan RM10 untuk memenuhi keperluan hidupnya tetapi hanya memperolehi RM3 saja. Okay, seterusnya ialah golongan miskin, yang mana golongan miskin ni ialah seseorang yang mampu untuk memenuhi keperluan hidupnya tetapi tidak mencukupi. Sebagai contoh, dia mempunyai RM10 tetapi untuk memenuhi keperluan harian hidupnya dia memerlukan RM8 dan selebihnya itu tidak mencukupi. Dan yang ketiga ialah amil. Okey, amil ini ialah orang yang diamanahkan olehnya ataupun orang yang ditugaskan kepadanya untuk memungut atau mengagihkan zakat. Dan yang keempat ialah mu'allaf, yang mana kita tahu mu'allaf ini seseorang yang baru memeluk agama Islam. Saya Siti Nur Mushidah binti Alami, nombor matrik 054105. Seterusnya, nombor 5, Rikab, iaitu seorang yang belenggu dan tiada kebebasan diri. Nombor 6 ialah Ghorimin, iaitu penghutang Muslim yang tiada sumber untuk menjelaskan hutang yang diharuskan oleh syarak pada perkara asas untuk dirinya. Seterusnya ialah Fisabilillah, iaitu seseorang yang berjuang dan berusaha untuk menegakkan agama Allah. Yang terakhir ialah Ibnu Sabil, iaitu seseorang yang bermusafir habisan bekalan makanan ataupun semasa memulakan perjalanan dari tempatnya. Kesimpulannya, jadi inilah antara golongan yang layak menerima zakat, iaitu 8 golongan asnaf. Baiklah, yang seterusnya ialah hukum fiqh. Yang pertama, terdapat 8 golongan yang layak menerima zakat, iaitu fakir, miskin, amil, al-riqab, al-gharimin, fasibilillah dan ibnu sabil. Yang kedua, wajib bagi fakir untuk mendapat zakat selagi mana tiada harta dan pekerjaan. Yang ketiga, wajib bagi seorang amil itu Islam, merdeka, mukallaf, lelaki, adil, boleh mendengar dan melihat. Tidak wajib diberikan zakat kepada raja dan qadi. Yang kelima, semua hasil kutipan zakat adalah merupakan amanah di tangan pihak pengurusan yang wajib diagihkan kepada asnaf yang berhak menerimanya. Yang keenam, tidak diwajibkan kepada golongan asnaf untuk melakukan ibadah haji. Mewajibkan ibadah haji bagi golongan fakir bererti memberatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, Allah tidak mewajibkan haji bagi golongan ini. Maksudnya Allah tak wajibkan golongan fakir, maksudnya golongan yang layak menerima zakat ni untuk melakukan haji kerana mereka tidak mampu. Okay. Yang ketujuh, memerdekakan orang-orang Islam daripada cengkaman perhambaan dan penaklukan, sama ada dari segi cengkaman fizikal atau mental seperti cengkaman kejahilan dan terbelenggu di bawah kawalan orang-orang tertentu. Yang ke-8, golongan yang berhutang untuk memenuhi keperluan asas bagi kemaslahatan diri, keluarga, tanggungannya atau masyarakat yang memerlukan penyelesaian segera dan dibenarkan oleh hukum syarak. Yang ke-9, haram ke atas pemerintah memindahkan zakat pada tempatnya walaupun terdapat perkara yang penting. Yang ke-10, harus diberikan zakat kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Okay, untuk dalam bahagian soalan, untuk soalan pertama, dalam bahagian kita ini mengandungi perbahagian dan penerimaan zakat yang telah dibahagikan kepada 8 masalah fiqh. Untuk soalan yang kedua, di dalam Al-Quran terdapat sebanyak 35 kali dan 32 antaranya digabungkan dengan perkataan solat. Contoh dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang bermaksud, dan dirikanlah kamu akan sembahyang dan keluarkan zakat dan rukuklah kamu semua berjamaah bersama-sama orang yang rukuk. Okay, untuk soalan seterusnya, soalan yang ketiga iaitu untuk soalan ini penulis menerangkan tentang pemberian zakat kepada golongan asnaf seperti golongan asabil. Hal ini agak sukar bagi pembaca untuk memahaminya kerana penulis ingin menjelaskan sekiranya golongan asabil melakukan maksiat, mereka tidak layak untuk menerima zakat.
Soalan yang keempat, sistem pengeditan pada kitab ini adalah sistem klasik. Contoh yang menunjukkan bahawa terdapat beberapa tempat yang sepatutnya harus diletakkan tanda baca. Sistem edit klasik ini agak menyukarkan para pelajar untuk memahami ayat yang hendak disampaikan oleh pengarang. Tambahan pula, dengan gaya bahasa yang sukar diterjemahkan dalam bahasa moden. Soalan yang kelima, orang yang berjuang dan berusaha untuk menegakkan agama Allah akan diberikan zakat. Hal ini menunjukkan generasi zaman sekarang dapat membaca penulisan pengarang dengan mudah dan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi soalan yang ke-6 pula, terdapat beberapa perkataan yang mempunyai pengaruh Arab dalam kitab ini. Contohnya, zon yang bermaksud fikir. Selain itu adalah doman yang bermaksud jaminan. Bagi soalan yang ke-7 pula, terdapat bahagian dalam tajuk zakat telah disebutkan tentang Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Dalam petikan tersebut, telah menyatakan bahawa tidak harus memberikan zakat kepada golongan Bani Hashim dan juga Bani Muttalib yang terlepas daripada syarat-syarat penerimaan zakat serta golongan yang kaya dengan harta dan mempunyai usaha dan ada hamba. Golongan ini disebutkan untuk menguatkan hukum pembahagian zakat. Soalan yang ke-8 pula, pelbagai perkataan Arab yang telah dimelayukan antaranya amil, iaitu imam yang mengambil dan membahagikan zakat. Selain itu, mu'allaf, iaitu kafir yang telah masuk Islam. Soalan yang ke-9 pula, salah satu golongan yang menerima zakat adalah fakir. Fakir ialah seseorang yang tidak mempunyai apa-apa harta atau pekerjaan atau menerima pendapat daripada mana-mana sumber yang lain yang jumlahnya tidak melebihi atau tidak sampai 50% daripada keperluan harian dan keperluan tanggungannya, dan tidak sampai 50% daripada belanja hidup seseorang yang hidup sederhana dan orang yang tanggungannya. Yang ke-10 pula, pada pendapat saya, kitab ini kurang sesuai untuk dipelajari oleh pelajar diploma UNIZA kerana teks yang terdapat dalam kitab ini menyukarkan pelajar untuk memahami. Isi kandungan dalam kitab ini sangat baik untuk dipelajari namun susah untuk difahami dan mengelirukan pelajar kerana tiada noktah dan juga koma dalam teks.